Majlis Kesyukuran dan Khatam Al-Quran 74 kali khatam sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 diadakan petang tadi di Masjid Rashidah Sadatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Majlis Kesyukuran dan Khatam Al-Quran 74 kali khatam ini juga diadakan secara dalam talian melalui Zoom webinar Masjid Rashidah Sadatul Bolkiah dan live streaming melalui laman sosial Facebook Masjid Rashidah Sadatul Bolkiah. Antara yang menyertainya, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku Penaung Masjid Rashidah Sadatul Bolkiah. Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiruddin Ehsan bin Pihin Urangkaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis antara lain bertujuan untuk menzahirkan rasa syukur, taat dan kasih kehadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang telah memimpin dan menerajui negara. Juga menyertainya Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Sebuah kereta Porsche Macan S menjadi milik Awang Suhaibul bin Awang Haji Ahmad selepas diumumkan sebagai pemenang cabutan bertuah Syarikat Brunei National Marketing Sendirian Berhad. Majlis berlangsung semalam di Kampung Keulam. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, yang juga selaku ahli Lembaga Pengarah Brunei National Marketing. 60 pemenang juga diumumkan bagi cabutan bertuah dari bulan Februari hingga Jun tahun ini yang memenangi pengisian minyak Shell V-Power bernilai RM50. Now, ladies and gentlemen, thank you so much. Negara Brunei Darussalam terus mencatatkan sifar kes jangkitan baharu COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan hari ini, tidak ada kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori seramai 462 orang dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak bulan Mac 2020, 3,547 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian yang dijalankan sebanyak 400 sampel, jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020, 38,642 ujian. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Jabatan Perbandaraan memaklumkan tarikh pembayaran pencen perkhidmatan dan pencen turunan bagi bulan Julai 2020 adalah pada hari Selasa 28 hari bulan Julai dan hari Rabu 29 Julai 2020. Seperti mana jua yang telah dilaksanakan pada bulan Mac hingga Jun yang lalu, jabatan berkenaan akan meneruskan pembayaran tersebut melalui kaedah pandu lalu di tempat penurunan di depan dewan-dewan yang dikhaskan, kecuali bagi daerah temburung seperti berikut. Bagi daerah Brunei dan Muara, pembayaran akan dibuat di Dewan Pusat Persidangan Antarabangsa. Bagi daerah lain, pembayaran akan dibuat di kawasan hadapan Pejabat Cawangan Perbandaraan Kuala Blain dan daerah Tutong di Dewan Kemasyarakatan Tutong. Sementara daerah Temburong akan dibuat di kaunter Pejabat Jabatan Perbandaraan Temburong.
Pembayaran pencen akan bermula pada pukul 7.30 pagi hingga 3.30 petang. Pembayaran pada hari-hari berikutnya akan dibuat di Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi daerah Brunei dan Muara, manakala bagi daerah Blain, daerah Tutong dan daerah Temburong dibuat di cawangan-cawangan Jabatan Perbandaraan di setiap daerah selama 10 hari waktu bekerja. Para penerima yang mempunyai akaun bank tetapi belum mendaftarkannya ke Jabatan Perbandaraan dikendaki membawa bersama salinan kad akaun bank berkenaan bagi proses pembayaran pencen bagi bulan berikutnya. Sebarang pertanyaan, hubungi talian 2380822 atau 2383469. Kisah seorang remaja yang mengutip sampah semasa melakukan riadah aktiviti mendaki bukit dipaparkan sekali lagi malam ini. Kita ikuti perkongsian mengenainya selepas petikan titah ini. Kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sejak menerajui pemerintahan negara telah banyak memperkukuhkan asas dan dasar Islam di negara ini, lebih-lebih lagi dalam perkembangan pendidikan agama. Penerapan pendidikan agama kepada setiap lapisan masyarakat merupakan strategi penting bagi merealisasi dan memantapkan gagasan negara sebagai sebuah negara zikir. Bersempena Hari Keputeraan Baginda ke-74 tahun, RTB mengimbas kembali perkembangan pendidikan agama di negara ini bersama Salma Haji Timbang. Sejak menerajui kepimpinan negara, Kebawah Duli Yang Maha Mulia membuktikan baginda sebagai seorang pemimpin Islam ulung yang memertabatkan pendidikan agama untuk melahirkan rakyat dan generasi yang bukan sahaja mahir dalam bidang agama tetapi masyarakat yang berilmu, berakhlak dan mampu menangkis anasir-anasir negatif yang menggugat kestabilan ekonomi dan kesejahteraan negara. Berkat kepimpinan baginda, negara telah berjaya melaksanakan pendidikan agama yang komprehensif dari peringkat rendah hingga ke peringkat pengajian tinggi dan terus berkembang dengan subur dan mantap. Di antara perkembangan yang signifikan juga ialah Ketani di negara Darussalam ini telah mampu juga melaksanakan sistem penilaian kendalian Ketani sendiri melalui lembaga peperiksaan pelajaran agama Brunei, khususnya dalam pelaksanaan penawaran sijil sekolah-sekolah rendah agama yang mana ianya sepenuhnya dilaksanakan oleh negara Ketani melalui Kementerian Awal Agama dan juga lembaga peperiksaan. Ketani pun juga turut melaksanakan mengendalikan sijil pelajaran agama Brunei bagi persekolahan Arab dan juga sijil tinggi pelajaran agama Brunei, yang mana sijil-sijil ini turut diiktiraf juga oleh institusi pengajian tinggi di luar negara. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah menyediakan prasarana pendidikan Islam yang teratur di bawah kerjasama Kementerian Hal Ehwal Agama dengan Kementerian Pendidikan. Sehingga kini 145 buah sekolah agama didirikan di seluruh negara. Perintah Pendidikan Agama Wajib 2012 yang berkat kuasa pada 1 Januari 2013 yang mewajibkan semua ibu bapa ataupun jaga murid yang beragama Islam untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah agama mengukuhkan lagi penghayatan beragama di negara ini. Keprihatinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam pendidikan agama, khususnya mendidik anak-anak yang masih kecil, terbukti melalui pengurniaan Kompleks Baharu Sekolah Al-Falah di Jalan Kebangsaan. Menurut baginda, sekolah ini mempunyai ciri istimewa dalam membantu perkembangan agama Islam dan melahirkan model insan dalam pendidikan duniawi dan ukhrawi. Kewujudan 7 buah sekolah Arab, Mahat Islam Brunei dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah mengukuhkan lagi pendidikan agama dan memantapkan kedudukan Islam di negara ini serta menyumbang kepada mengukuhkan konsep Melayu Islam Beraja. Sistem pendidikan negara abad 21 juga meletakkan mata pelajaran pengetahuan agama Islam sebagai subjek teras di peringkat rendah, menengah dan pengajian tinggi.
Antara kemajuan besar dalam pendidikan agama di negara ini ialah kewujudan Universiti Islam Sultan Sharif Ali pada tahun 2007 yang dihasratkan sebagai mercu tanda kegemilangan Islam di samping sebagai salah satu usaha kerajaan untuk meluaskan lagi penyelidikan Islam dan menerapkan aspek kerohanian dalam sistem pentadbiran negara. Perkembangan pendidikan agama dipergiatkan lagi dengan meninggikan taraf pendidikan dan ilmu-ilmu agama. College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan yang telah dinaik taraf dari peringkat Maktab Perguruan Ugama telah meningkatkan lagi kemudahan tempat pengajian bagi lepasan sekolah yang berkelayakan untuk melanjutkan pengajian di bidang perguruan ugama yang akan menjadi penerus kepada saluran penyampaian dan pendekatan dalam bidang pendidikan Islam di negara ini. Saya dapati sistem pendidikan Islam di sini telah berjaya mengintegrasikan dengan konsep tempatan berteraskan kepada konsep MIB. Amat uniklah, mempunyai jati diri tersendiri dan jati diri itu menonjol dengan jelas sehingga membawa kepada kesejahteraan sebenar. Kualiti pendidikan Islam di negara Brunei Darussalam juga semakin hebat, semakin mantap, semakin maju, semakin meningkat. Ramai di kalangan para graduan yang pada masa ini sudah menjadi ulama hebat. Ada yang menjadi pensyarah, pendakwah, ustaz, pakar ekonomi Islam, sama ada graduan tersebut daripada dalam ataupun luar negara. Permohonannya makin bertambah dari setahun ke setahun. Malahan bukan sahaja daripada benua Asia, terdapat daripada berbagai-bagai benua dan terdapat berbagai-bagai bangsa memohon untuk belajar di Brunei. Selaras dengan cabaran globalisasi masa kini dan akan datang, masa depan pendidikan Islam di negara ini akan terus terjamin dan berkembang di bawah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Untuk kehadapan, memang keperluan pembelajaran agama itu kita melihat sebagai satu perkara yang utama yang insya-Allah terus ditanai dengan sebaik-baiknya dan disesuaikan dengan keadaan kita ni masa ni dengan Industrial Revolution 4.0-nya, kemudian untuk melengkapkanlah sekolah-sekolah agama dengan prasarana ICT dan juga guru-guru untuk dilengkapkan dengan kemahiran ICT. Ini merupakan keperluan norma baru untuk negara kita ni, dan perlu juga Kementerian Agama melalui JPI merangka inisiatif-inisiatif yang baru ini untuk memastikan pembelajaran agama akan dapat dilaksanakan dalam apa juga keadaan yang kita ni hadapi. Lebih 5 dekad menerjui negara, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berjaya menjadikan negara dan rakyat melazimkan diri dengan mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan harian. Pendidikan agama sentiasa dimertabatkan dan kemakmuran dan kerukunan hidup beragama serta bernegara dapat dipelihara bersendikan moral-moral keislaman. Laporan Salma Haji Timbang untuk Berita RTB. Berita Perdana semalam menyiarkan video tular melalui media sosial mengenai seorang remaja yang mengutip sampah di salah sebuah lokasi yang sering dikunjungi ramai bagi melakukan aktiviti mendaki bukit. Malam ini pula, Berita Perdana membawakan pendekatan tim Mojo RTB News bersama pemuda yang dimaksudkan iaitu Awang Muhammad Haikal bin Bahrin. Ikuti laporannya bersama Azizi Ahmad. Video tu hari Jumaat pagi. Betul. Pada masa itu saya sedang memutik sampah di salah sebuah wasai yang berada di dalam sini. Kerana dia tu naik ke atas, saya masa untuk berehatlah. Dan out of nowhere ia datang dan dia bertanya saya seorang sajakah untuk memutik sampah tu. Jadi saya jawablah apa pertanyaannya. Secara diam-diam ia mengambil video saya mengangkat sampah itu lah. Dalam usianya yang masih muda iaitu 14 tahun, Awang Haikal sering meluangkan masa lapangnya dengan melakukan aktiviti lasak menaiki Bukit Silat yang berdekatan dengan tempat tinggalnya di rancangan perumahan negara Kampung Katok. Banyak masa lapang
yang dapat diluangkan. Jadinya saya tujuan untuk hiking sambil memutik sampah kawasan sini tu, untuk mengisi masa lapang daripada main game atau buat kerja yang tidak berfaedah. Menurutnya, menjaga kebersihan bukan sahaja salah satu amalan yang mulia, bahkan juga ia menunjukkan kepribadian seseorang. Ayahnya, Awang Bahrain bin Khamis, sudah menyedari sifat tidak camah mata anaknya itu sejak kecil lagi. Ya, ni andang dari damit pulang sudah ni anakan ini. Ya, rajin. Apa-apa je dia ingin mencuba. Jadi start aku membawa hiking. Dari sanalah ikut dia macam hiking apa. Jadi dari timbul dia macam ada jalan sampah berjurit apa indah diputiknya. Jadi timbul dia rasa orang dia akan mengandalkan tu kan macam orang akan membersihkan kawasan itu. Mula kedai aku tu sama kawanku Jilan. Peranakan dia juga membawa plastik apa. Ya sampah ni dari bawah sampai kawasan kan. Jadi putik alhamdulillah dan orang bersih aja beringatlah. Jadi setiap hari Aikal lah yang mengambil tu sampah tu, mengambil mutik ya apa, dimpunkan lepas tu baru kami membuangkan itu ke tungku pembuangan sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggungjawab semua. Marilah kita sama-sama menjaga kebersihan bagi memastikan alam sekitar sentiasa bersih dan indah. Jika bukan kita yang mengutamakan kebersihan, siapa lagi? Laporan Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Kepada yang hikers yang menggunakan road ni, tolong putip semua sampah yang ada di sekitar sini dan jangan menjuritkan. Kalau boleh, terus dah beritahu sahabat-sahabat hikers di sana untuk mengutip semua sampah yang ada di depan mata tu. Bagi meningkatkan kesedaran orang ramai dalam menjaga persekitaran alam sekitar, terutamanya menjaga keindahan pantai, pagi tadi Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara menganjurkan kempen membersihkan Pantai Peranginan Surasa. Kempen juga adalah sempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia dan sambutan Hari Pengakap Negara Brunei Darussalam. 120 orang menyertai kempen tersebut. Antara yang menyertainya Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali, Ketua Pesuruhjaya Pengakap. Terdahulu, para peserta melafazkan ikrar Tide Turners Plastic Challenge Badge. Acara ini antara lain bertujuan bagi meningkatkan kesedaran global untuk mengambil tindakan yang positif dalam melindungi alam sekitar dan alam semula jadi. Semasa kempen ini juga hampir 200 kg sampah dikutip. Usaha ke arah mendedahkan dan mendidik para ahli Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam dalam membudayakan khidmat untuk masyarakat, memupuk dan memantapkan sifat-sifat jati diri, disiplin dan semangat kerja berpasukan. Pagi tadi, Persatuan berkenaan mengadakan program sedekah bubur barakah bersempena sambutan Hari Kemasyarakatan Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam dan awal bulan Zulhijjah. Semasa program tersebut, sebanyak 500 pek bubur nasi dan 500 pek bubur kacang dihasilkan untuk disumbangkan. Bubur nasi dan bubur kacang dimasak dan dibungkus oleh ahli-ahli persatuan di Ibu Pejabat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Antara yang menyertai Daeng Haja Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Bubur nasi dan bubur kacang disumbangkan ke tempat-tempat terpilih termasuk Kompleks Rumah Kebajikan Belimbing Subong, masjid-masjid dan stesen-stesen minyak terpilih di daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong. Tahun ini merupakan kali ke-12 sambutan diadakan dan merupakan salah satu dari kegiatan tahunan persatuan tersebut. Ketika keadaan cuaca yang tidak menentu melanda negara pada masa ini mengakibatkan banyak insiden seperti pokok tumbang, banjir dan tanah susur berlaku. Oleh itu, masyarakat di negara ini dinasihatkan untuk lebih berwaspada di samping memiliki pengetahuan mengenai pokok tumbang agar dapat menghindari dari perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Sepanjang tempoh 1 minggu berlalu dari 18 hingga 24 Julai 2020, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah merekodkan 31 panggilan bagi insiden pokok tumbang sahaja. Menurut jabatan tersebut, pelbagai panggilan pokok tumbang diterima antaranya pokok yang tumbang keseluruhan atau menutupi sebahagian jalan raya utama dan simpang-simpang kecil.
ada yang menimpa sebahagian struktur kawasan rumah, merosakkan beberapa buah kereta selain kejadian sebuah kereta merempuh sepohon pokok tumbang dan mengakibatkan 2 orang cedera ringan. Namun tiada korban jiwa dilaporkan berlaku. Pengetahuan tentang pokok tumbang dalam kalangan masyarakat turut dititik beratkan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat. Ianya sebagai langkah waspada dan demi keselamatan semua pihak. Antaranya dengan mengelakkan dari menanam pokok terlalu dekat dengan rumah dan mengamalkan penjarakan bagi penanaman pokok-pokok tersebut. Meskipun pokok merupakan elemen penting bagi manusia dan haiwan, tetapi risiko dan kemudaratannya tetap wujud kepada sekeliling seperti kejadian pokok tumbang yang menimpa rumah. Selain itu, sentiasanya menjaga serta memotong pokok-pokok yang ditanam sebelum ianya tidak terkawal. Para pemilik kenderaan juga dinasihatkan untuk tidak meletakkan kereta mereka berdekatan pokok-pokok besar semasa cuaca tidak menentu bagi mengelakkan perkara tidak diingini berlaku. Jabatan Bomba dan Penyelamat juga mengingatkan orang ramai mengenai insiden tanah susur semasa berlakunya banyak cuaca hujan atau banjir. Ini terutama keselamatan bagi para pemilik rumah yang tinggal di kawasan atau lereng atau bawah bukit. Mereka diingatkan untuk sentiasa memantau keadaan kawasan atau tanah sekeliling rumah dan tanah bukit yang berdekatan. Sentiasa bersiap sedia untuk bertindak jika berlakunya hakisan tanah yang mula menunjukkan tanda-tanda runtuhan dan para pemilik rumah juga dinasihatkan meninggalkan atau mengosongkan kediaman untuk keselamatan jika ternyata membawakan nyawa. Cuaca yang tidak menentu dengan keadaan hujan beserta angin kencang untuk tempoh yang lama turut mencetuskan banjir kilat terutama di kawasan-kawasan rendah dan mudah dilanda banjir. Sehubungan itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan orang ramai untuk sentiasa memantau keadaan paras air di kawasan rumah masing-masing. Bagi mereka yang tinggal di kawasan-kawasan rendah dan mudah dilanda air bah, perlu sentiasa bersiap sedia bagi menghadapi kemungkinan banjir kilat. Mereka turut dinasihatkan menyelamatkan harta benda ke tempat selamat termasuk dokumen-dokumen penting. Bagi sepanjang tempoh 1 minggu kebelakangan juga, rekod statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat mendapati terdapat peningkatan insiden kebakaran rumah dengan menerima 4 panggilan insiden kebakaran rumah dan 1 panggilan insiden kebakaran elektrik. Ia dipercaya berpunca daripada lebih beban pada bahagian papan pembagi dan pendawaian yang tidak teratur. Selain itu, punca-punca kebakaran rumah juga dipercayai akibat kepanasan berlebihan akibat mencaj 2 telefon bimbit yang diletakkan di atas tilam. Bahagian atap rumah yang dipancar kilat juga boleh menjadi penyebab kebakaran rumah di samping 1 insiden kebakaran yang berpunca dari kerosakan motor kipas peti sejuk. Daripada semua kejadian kebakaran tersebut dianggarkan lebih 160,000 kerugian berlaku dan ia turut melibatkan ramai warga tempatan serta warga asing. Jabatan Bomba dan Penyelamat juga menyatakan 1 kecederaan dilaporkan namun tiada korban jiwa berlaku. Sehubungan itu, pihak jabatan menekankan kepada orang ramai agar lebih peka dan mengetahui makluman mengenai aspek keselamatan kebakaran di rumah, memastikan pemakaian elektrik tidak terlalu banyak atau lebih beban pada 1 soken, memastikan pendawaian dalam keadaan baik dan membuat pemeriksaan dengan syarikat bertauliah dan diiktiraf DES. Orang ramai juga diingatkan untuk sentiasa menutup suis peralatan elektrik selepas setiap penggunaan atau meninggalkannya dalam masa yang lama, selain memastikan rumah dilengkapi peralatan keselamatan seperti alat pemadam api, selimut api atau alat pengesan asap.